Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan perkongsian kita daripada kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu taala, nasihat-nasihat keagamaan ya. Tajuk yang akan kita kongsikan pada malam ni, kalau ada kesempatan kita ambil dua tajuk lah. Pertama tentang mengimpikan kematian di atas jalan Islam, dan yang keduanya insya-Allah kalau ada kesempatan, at-ta'atu tuqawwil Islam wal ma'asi tuhinuhu. Ketaatan itu akan menguatkan Islam dan juga maksiat itu akan menjadikan agama Islam itu dihina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu ataupun janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Mengimpikan kematian itu secara mutlak tak boleh lah. Dalam agama kita ni haram kita bercita-cita untuk mati. Ditambah pula kalau kematian yang kita impikan itu adalah kerana tekanan hidup, itu lagi tak boleh. Sebab itu kata Nabi SAW, La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun ala sihhatihi. Kata Nabi SAW, janganlah sesekali di kalangan kalian ada orang yang mengimpikan, bercita-cita untuk mati kerana kemudaratan yang menimpanya. Kalau dia nak juga mengimpikan kematian, maka hendaklah dia baca doa ni tuan-tuan. Ni doa yang Nabi ajar. Kalau nak juga mati lah, kan? Tapi jarang minta mati ni. Biasa minta dipanjangkan usia, betul tak? Saya pun samalah, tak kira kita semua samalah tuan-tuan. Tapi kalau nak mati juga, Nabi kata doa macam ni, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, engkau hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik untukku. Ini bahasa Melayu pun kita boleh sebut. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untukku. Macam tu setakat tu boleh lah. Tapi kalau sampai nak terjun bangunan, tak payahlah tuan-tuan.
ataupun tahap macam baru-baru ni tular ada orang yang dia tulis dekat Facebook dalam satu grup tu, dia dah luahkan perasaan dia. Dia kata aku dah tak mampu, lebih kurang lah hayat dia tu, aku dah tak mampu dah nak menanggung kehidupan ni. Kalau boleh nak bunuh anak, nak bunuh diri, lepas tu habis lah macam tu. Sebab tekanan hidup, adik-beradik semua dah kahwin, lepas tu tinggal dia seorang dengan anak-anak, macam tu lah lebih kurangnya. Itu ada di kalangan ramai manusia yang macam tu. Itu yang diluahkan. Yang tak diluahkan pun banyak tuan-tuan ya. Yang bunuh diri, yang tekanan hidup, macam-macam lah. Itu agama kita mengharamkan. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Lebih kurang dia begini, dia sebutkan, ini hadis riwayat siapa ni? Bukhari juga kot. Dia kata, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu tentang ghaib dan juga kekuasaanmu terhadap makhluk yang kamu ciptakan ini, hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untukku. Baik, ini adalah dua hadis yang nak menunjukkan bahawa sebenarnya haram untuk kita bercita-cita mati tanpa ada sebab lah. Terutamanya kalau ditimpa dengan kemudaratan dan kesakitan sebagainya. Tetapi kalau nak juga, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Jadi dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, Tuhan sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesanan daripada Tok Khatib kita ni. Tadi tengah hari tadi. Kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dikaitkan takwa itu dengan mati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini dia kata dinullah allazi akhbara fi kitabih annahu ad-din 'indah. Islam ni adalah agama yang Allah Taala telah bagi tahu dalam kitabnya Al-Quran itu sendiri bahawa inilah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada firman Allah Taala, tuan-tuan nanti boleh semak, ini ayat pun kita duk tahu dah, biasa baca dah. Ustaz-ustaz kita pun duk ulang banyak kali. Surah Ali Imran ayat 19, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah Taala juga berfirman dalam surah Ali Imran juga ayat 85 ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang inginkan selain Islam sebagai agama, maka sama sekali Allah Taala tak terima ataupun tidak diterima daripadanya, sedang nanti dia pada hari akhirat di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi bila Allah Taala sebut rugi, tuan-tuan, dia bukan macam kita ni rugi bisnes terduduk boleh bangkit balik. Dia rugi yang Tuhan sebut ni rugi habis, terduduk habis lah, terak macam tu, tak boleh bangkit lah. Ini faham kita tentang maksud rugi. Lepas tu bila kita duk baca surah Al-As, wal as innal insana lafi khusrin, itu mafhum pada khusrin itu kerugian yang bersangatan, kan? Kerugian yang bersangatan. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, kata Allah Taala. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang rugi pada dirinya dan juga pada ahli keluarga dia. Bila tu tuan-tuan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, kehidupan kita ni berjalan, betul tak? Berjalan. Saya dengan tuan-tuan di surau ni dah lama dah saya kira. Daripada sebelum renovate dulu. Saya ingat saya mula dulu datang sini, saya ingatlah dulu. Saya ganti tahu ustaz mana, wallahu alam. Masa tu saya muda lagi, kurus lagi tuan-tuan.
Tuan Haji Razak kot sambut saya kat depan tu. Ke dia hantar saya balik masa tu. Dia kata nak buat besar sikit surau ni. Alhamdulillah dah jadi besar lah. Tu saya ingat masa tu dia muda lagi. Tak, bukan remaja lah. Kan. Dah lama dah. Dan masa tu tak boleh patah balik dah tuan-tuan. Dah tak boleh patah balik dah. Di kalangan tuan-tuan yang saya, maknanya ialah dulu kita semayang awal-awal datang surau, semayang kat belakang, nampak lah pakcik-pakcik, tak sebut lama lah, tak tunjuk lah siapa-siapa kan. Ada orang yang kita kenal, nampak dulu muda, rambut hitam, sekarang dah ubat lah kan, dah beruban dah. Dulu ada Tuan Haji yang yang rajin takbir tu kan, dah tak ada dah. Dulu Tuan Haji yang duduk kat tiang ni, siapa nama tu? Mutalib Saleh minta maaf. Dah tak ada dah. Orang lain pula ambil tempat Tuan Haji. Ini kehidupan tuan-tuan, kehidupan. Nak bagi tahu bahawa bila kita masuk satu fasa, tak boleh patah balik dah fasa yang lain. Nak patah balik tak boleh. Jadi kita akan bertemu di sana. Sebab itu kata Allah Taala, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia tak boleh buat apa dah. Diri dia, keluarga dia, ini orang-orang yang rugi. Dia terpisah daripada segala orang ataupun semua sahabat, adik-beradik, kaum kerabat dia. Semua masing-masing dengan nafsi, termasuk para anbiya, termasuk ulul azmi. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, manusia berbondong-bondong jumpa Nabi ulul azmi, seorang demi seorang. 5 orang tu hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sanggup menghadap Allah Taala minta supaya diberikan syafaat. Yang lain tu semua kata nafsi. Alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menginginkan agama selain pada Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum, dalam surah apa ni? Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini pun kita biasa dengar. Biasa ahli tafsir menyatakan inilah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ada pandangan yang lain pada ayat yang lain. Ala kulli hal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku telah sempurnakan ke atasmu nikmatku, dan aku telah redha untukmu Islam sebagai agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dah redha dah Islam ni sebagai agama kita. Kita bangun, maknanya kita celak di muka dunia ni, tiba-tiba kita jadi orang Islam. Sepatutnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Taala kerana inilah agama yang kita dah ulang sebut. Saya dah sebut banyak kali, Ustaz Salim pun dah sebut juga, atau tuan guru kita dah sebut tentang bahawa inilah agama fitrah yang meraihkan keinginan manusia itu sendiri. Kan? Agama yang kita duduk dalam agama ni sebenarnya seronok tuan-tuan. Cuma ada orang yang hanya ikut nafsu, dia kata tak seronoklah agama ni, itu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Tak boleh buat. Tapi yang Tuhan tak bagi buat tu sebab ada mudarat je. Kan? Tak bagi minum arak sebab ada mudarat. Tak bagi makan setengah-setengah makanan tu ataupun binatang tu kerana ada mudarat. Bukan sebab suka-suka Tuhan tak bagi, tak. Dia bukan macam kita, maknanya Tok Sami yang ataupun yang tak boleh sentuh makanan kerana dia yang mengharamkan pada diri dia. Kan? Tapi tidak pada agama ni. Kan? Dalam satu ayat Al-Quran kata Allah Ta'ala, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya tentang benda yang Tuhan tak sebut benda tu haram. Tuhan tak bagi, dia punya peraturan tu tak turunkan. Bukan sebab Tuhan lupa. Tapi ada orang yang suka tanya, maka turunlah Al-Quran, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya tentang benda-benda yang Allah Ta'ala sepi daripada benda tu. Kalaulah Tuhan, bahasa mudahnya, Tuhan turunkan firman-Nya, tak larang nak buat tuan-tuan. Tasukum, kamu jadi pening kepala.
Jadi bila Tuhan mendiamkan pada banyak perkara tu, itu benda tu boleh dibuat dalam agama kita. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan diam dalam banyak perkara tu ghaira nisyan, bukan kerana Tuhan tu lupa, bukan kerana Allah Taala tu lupa, tapi kerana rahmatan, kerana kasih terhadap kamu. Maka kalau kita nak makan segala macam makanan ni, makanlah tuan-tuan. Kita pernah bahaskan tentang dosa besar. Dalam kitab dosa besar sebelum ni ada makanan yang diharamkan oleh Allah ataupun binatang yang diharamkan oleh Allah untuk kita makan, maka kita kena jauhkan diri. Kalau kita nak ikut baliklah tuan-tuan, banyak ke tidak makanan yang dihalalkan oleh Allah Taala? Tak telarak kira tuan-tuan. Kalau kita nak kira makanan yang halal lebih banyak berbanding daripada yang haram. Baik, itu ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia dengan rombongan dia berada di atas pelayaran, kan? Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ni dalam satu pelayaran, kami bawa juga air untuk kami berwuduk, kan? Bawa juga air sebab tak tahu, takut kan dalam laut kan macam-macam binatang mati sebagainya, kan? Jadi tak berani, maka kami ambil satu bekas khas untuk berwuduk dengannya. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatu. Laut itu airnya bersih dan bangkai di dalamnya juga adalah halal. Maknanya segala benda yang ada dekat dalam laut tu, yang hidupan lautan tu dalam laut tu, kita boleh makan walaupun dia dah mati, kecuali kalau busuk lah, sebab busuk ni ada bakteria dan sebagainya, maka diharamkan. Tapi selagi tak busuk, lantaklah tuan-tuan. Sanggup tak sanggup je, betul tak? Tengok dengan ikan segala besar gedabak tu, agak-agak nak sanggup ke nak potong, kita pun tengok tak apalah, makan ikan temenung lah, lagi sedap, kata kan? Jadi maknanya al-hillu maitatu, melainkan dalam mazhab kita Syafi'i, binatang yang hidup dua alam lah, kan? Atas darat pun dia boleh, bawah pun dia boleh, kan? Jadi kita ambil pandangan mazhab Syafi'i, kita ambil yang hidup satu alam. Kalau laut je. Jadi itu yang dibenarkan oleh agama kita. Nak kata banyak sangat binatang-binatang yang boleh kita makan ataupun benda yang dihalalkan oleh Allah kepada kita. Yang disebutkan haram ni sikit sangat, kecuali dikeluarkan satu kaedah dalam agama kita, la darara wa la dirar. Yang bawa mudarat mungkin tak boleh, itu je. So nak tahu mudarat tak mudarat, tanya pakar lah, tanya orang yang pakar dalam bidang tu. Ada mudarat? Ada mudarat, tak boleh, kita tinggalkan. Tapi selain daripada tu, dipersilakan. Nak bagi tahu kata agama ni cukup indah buat kita. Lalu Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam agama ni, sepatutnya kita bersyukur. Kita rasa seronok, kan? Rasa seronok. Saya mungkin pernah cerita pada tuan-tuan, ataupun mungkin Ustaz-Ustaz dia pernah cerita pada kita. Ada satu video tu kita tengok, kan tuan, dekat mana? Dekat Thailand, dekat Vietnam je, wallahualam. Tapi orang lebih kurang kita jugalah, dia punya saiz tubuh, kan? Mata pun sepek tak sepek, kira Nusantara ni jugalah, kan? Ketika mana matinya suami, isteri ditanam sekali dengan suami. Isteri yang hidup tu dipaksa untuk tanam sekali dengan suami. Menangis tuan-tuan bini tu. Ini satu tradisi di pedalaman lah. Kita sayang macam mana pun tak apa, pampi. Ya, betul tak? Tak adanya kita nak ditanam sekali, betul Cik Cik? Sayang macam mana, merataplah macam mana pun, tak ada kita nak teman si suami tu. Tapi ada satu kefahaman ataupun kepercayaan dalam masyarakat, setengah-setengah masyarakat yang macam tu cara faham dia. Kita tengok pun ngeri tuan-tuan. Nak ditanam hidup-hidup dengan mayat ataupun dengan suami yang telah mati. Kan ada pula jenis kefahaman tradisinya, mayat yang dah mati berapa puluh tahun, ada mungkin tak tahulah berapa puluh tahun dia adalah dia punya tempoh tertentu tu, dia akan keluarkan balik, betul? Tuan-tuan pernah tengok video ni, keluarkan balik, kemudian dia akan tukar pakaian si mati tu. Ni macam-macam tak tengok video-video ni, tapi kita tak apa nak muda ni tengoklah, kan? Tapi geli nak termuntah jugalah, nak buat macam mana, kan? Dia salingkan pakaian, kan? Lepas tu siap bergambar, selfie tuan-tuan, selfie. Selfie dengan orang yang dah mati ni. Puluh tahun dah mati. Agama kita tak macam tu tuan-tuan. Agama kita tak macam tu. Kita memuliakan orang yang telah mati. Nak langkah kubur pun tak boleh. Bukan kata nak langkah, nak pijak pun tak boleh. Kena berhati-hati.
Ini bukan kita mazhab Syafi'i, memang agama kita tak membenarkan pun. Nak bagi tahu kata betapa agama kita ni menghormati setiap manusia termasuk orang yang telah meninggal dunia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah Taala, sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. So kita faham macam tu. Berlainan dengan mereka, kubur-kubur tu dia main pijak aja kan. Agak dia tak suka, dia gali balik, dia ikut itu hak. Tapi Islam tidak begitu. Maka beruntunglah kita ketika mana dipilih oleh Allah sebagai orang yang beragama Islam. Baik. Walaysa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu ala al-Islam. Setiap manusia tak mampu untuk mentakdirkan, mengandaikan bahawa nanti dia mati dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu sabilan ila dhalik. Tapi Allah Ta'ala telah menjadikan pada kita laluan untuk mati dalam keadaan Islam tu. Walaupun kita tak tahulah penghujung kita macam mana, kita minta dalam keadaan baik. Ada orang pergi surau, pergi masjid, kan, ada orang menuntut ilmu, ada orang begini, bagus. Tapi akhirnya sesat juga tuan-tuan. Saya pernah tengok ada seorang, tuan-tuan kenal, ni tak rahsia tuan-tuan ya. Lepat juga, kenal lepat. Ni Facebook live kan. Tak apa lah, ni surau An-Nur Padan lah tuan-tuan. Dia dulu pernah mengajar di masjid-masjid tuan-tuan. Saya pernah tengok video dia. Saya tengok dia punya ceramah, kagum saya. Saya kata, ustaz mana rambut panjang, ceramah sedap ni kan. Tapi video lama lah. Saya pun copy link video tu, saya forward kat kawan. Dia kata, weh hang tengok apa video ni, dia ni lepat nama dia kata. Dulu dia okey, lepas tu sekarang ni adalah cara fikir dia kan yang kita pun tak tahu. Ni bagi Jabatan Agama Islam lah fikir kan. Tapi agak pelik sikit lah yang akhirnya begitu jadinya. Tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan, tak semestinya ustaz yang duduk dekat sini dia akan selama-lamanya menjadi orang yang, dan kita bukan kata kata aku mati dalam keadaan Islam, tak. Kita berdoa kepada Allah SWT, tapi bukan kata kita confident, yakin dengan sebenar-benar keyakinan. Hatta sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia ketika mana dia luka parah pun, sahabat kata, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah meninggal dunia kesan daripada luka perang. Dia kata mati syahid lah. Maka Nabi kata, la huwa finnar. Nabi kata tidak, dia berada dalam api neraka. Sebab apa? Rupa-rupanya masa dia luka tu, orang tak tahu. Masa dia luka tak tahan sangat sakit tu tuan-tuan, dia bunuh diri dia. Kita tak tahu, kita tak diuji macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Tapi kalau andai kata diuji, tahan tak tahan lah. Sekarang ni kita berada di zaman fitnah yang bersangatan sekarang ni kan, betul tak? Fitnah yang bersangatan, sebab beras pun gaduh, betul tak? Berebut dekat mana? Kuala Pilah tu kan. Saya pun tak tengok video, tapi tengok tajuk berita tu sampai dahsyat lah, kerana beras kan. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, bukan kerana biras lah, biras berat lagi lah, kerana beras bergaduh kan. Adakah kita mampu untuk menanggung segala ujian yang Allah Ta'ala akan timpakan pada kita? Itu yang kita minta sangat-sangat tu. Jadi bila mana Tuhan dah bagi laluan pada kita ni, maka kita kena buat elok-elok lah tuan-tuan ya. Wa amtathala ma amara bihi, maka kita hendak ikut apa yang telah Allah Ta'ala arahkan kita. Wa huwa in yakhtaral maut 'ala al-islam, kita pilih jalan untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbahu wa yatamannahu, bahkan kita sangat suka kalau mati dalam keadaan Islam, Muslim, wa yatamannahu, dan bercita-cita. Wa ya'zumu alaihi, dan kita berazam ke atasnya. Wa yakrahul maut ala ghairi minal adyan, ala ghairihi minal adyan, dan kita tidak mahu mati dalam keadaan selain daripada berada dalam keadaan beragama Islam. Baik, sebab itu kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala seperti mana doa para anbiya yang terdahulu daripada kita. Nabi-Nabi pun berdoa, apatah lagi kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Contoh tuan-tuan nanti boleh tengok daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ayat berapa ni? Ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. Allah Ta'ala menyatakan, anta waliyyi fid dunya. Ini doa siapa ni? Doa Yusuf bin Yaqub
Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, Nabi Yusuf dia kata apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuan-tuan kalau boleh ambil ayat ni jadikan doa kita lah. Jadikan doa kita Anta waliyyi fid dunya, engkau adalah waliku, penolongku di dunia ini dan juga di hari akhirat. Memanglah kat dunia ni tidak ada penolong melainkan Allah Ta'ala. Juga di akhirat. Di akhirat lagi-lagi lah tuan-tuan Apa lagi kata dia? Tawaffani muslima, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan temukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Siapa doa ni? Nabi Yusuf tuan-tuan. Nabi Yusuf perjalanan hidup dia sangat cantik kan. Dalam surah Yusuf tu Tuhan cerita, sepanjang surah Yusuf tu bermula daripada ayat yang awal tu sampai hujung cerita Nabi Yusuf. Sangat indah cerita dia. Itu pun tuan-tuan, dia masih lagi berdoa kepada Allah dengan doa yang kita bacakan tadi, supaya mati dalam keadaan Islam. Wa 'anis saharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil 'uqubah. Dan di kalangan ahli sihir ketika mana mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Firaun telah menjanjikan kepada mereka siksaan. Lalu mereka berdoa kepada Allah Taala. Apa doa mereka? Afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kurniakan ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Tuan-tuan boleh tengok daripada surah Suratul A'raf ayat 126. Ni pun doa daripada ahli sihir. Lepas tu apa jadi pada mereka? Mereka dibunuh. Matinya mereka dalam keadaan muslim belaka. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa bani wa an Yaqub annahu awsa banihi alaihimus salam bil mauti alal Islam. Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang Ibrahim alaihi salam, bahawa dia telah mewasiatkan anak-anaknya, serta juga Nabi Yaqub alaihi salam, dia juga mewasiatkan anak-anaknya agar mati dalam keadaan Islam. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini tuan-tuan boleh tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat 132. Apa kata Allah Ta'ala? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sampailah, ayat tu panjang sikit, sampailah Allah Ta'ala sebut di penghujungnya, mereka berpesan kepada anak-anak mereka, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah memberikan wasiat oleh Ibrahim terhadap anak-anaknya beserta Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kamu berada di atas agama ni. Tuhan dah pilih kita ni berada di atas agama ni tuan-tuan. Janganlah kita bercita-cita rasa macam tak apa nak cantik agama ni. Ini fitnah sangat banyak tuan-tuan terhadap agama Islam ni. Maka kita lah tuan-tuan nak mempertahankan Islam. Kita sambut Rabiul Awal kan tuan-tuan, sambut Rabiul Awal, nak sambut kelahiran Nabi, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah, apa sebagainya kan. Bukan sekadar dengan kita berselawat, bukan sekadar selawat sebahagiannya, tapi bukan sekadar selawat. Kita mengalunkan qasidah, masya-Allah, qasidah burdah dinyanyikan kan. Seronoklah kita dengar alunan-alunan yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri tulis qasidah tu nak bagi tahu kepada kita bahawa inilah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma faham tak faham lah, yang tahu kita nyanyi je lah kan. Ya Rabbi bil Mustafa, sedap juga tuan kan. Tapi apa maksud dia, apa yang diceritakan tentang peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya lebih daripada tu, kita nak berjuang sama-sama macam Nabi berjuang. Nabi ni tuan-tuan, bila dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, datanglah Abu Talib kan. Abu Talib ni dipujuk oleh siapa? Orang Quraisy. Hampirlah kan, pujuklah Muhammad tu supaya tak payahlah buat dakwah ni kan. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
kalaulah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara ala shimali, ataupun ala yasari, dan juga bulan di atas tangan kiriku, aku pasti tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini, tuan-tuan. Maknanya apa? Sayangnya Nabi pada Islam ni, kan? Dalam orang duk main-mainkan Islam ni, ada sebahagian, tak kiralah tuan-tuan, minta maaf saya sebut, tak kiralah daripada kumpulan ideologi parti mana pun, tak kiralah, tapi asal kalau dia mempermainkan Islam, kita orang Islam ni kena terasa hati, kan? Mesti kena ada rasa. Dipanggil apa? Al-ghirah. Ghirah ni bukan gairah macam tengok perempuan tu. Ghirah bahasa Arab maksud cemburu, kena jealous. Maksud kena jealous, kena terguris hati kita ni. Apalah buat gini. Kena rasa macam tu. Kalau tak terasa macam tu, tuan-tuan, mesti ada something wrong dalam kita punya iman pada Allah Ta'ala. Mesti ada masalah punya lah. Check balik. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana orang memperkatak-katakan Islam ni, siapa nak pertahankan? Kita. Bukan kita pertahankan atas nama suatu kumpulan, tak. Umum Islam. Islam adalah agama yang perlu kita pertahankan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sayang Islam ni, sebab kita sayang nak masuk syurga ni. Betul tak? Nak masuk syurga. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dipesan oleh para anbiya. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dalam banyak-banyak gerakan dakwah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang Nabi pegang betul-betul. Nabi pegang betul-betul ini. Itu yang kita faham daripada semangat perjuangan Nabi bila mana kita duduk dalam atas dasar kita nak sambut Rabiul Awal dan sebagainya. Itulah perjuangan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, at-ta'atu tuqawwil Islam wal ma'asi tuhinuhu. Ketaatan itu akan memperkuatkan Islam, manakala maksiat akan menghinanya. Wa 'alal insani, kata pengarang kitab kita ni, Syekh Al-Habib Al-Haddad, al-ijtihadu fi hifzi islamih, di atas setiap, wajib ke atas setiap manusia berusaha untuk memelihara agamanya. Wa taqwiyatu bi fi'lin ma amara bihi min ta'atillahi ta'ala, dan dia memperkuatkan Islam itu dengan dia melakukan setiap perkara yang telah disuruh ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala, dengan apa yang telah disuruh ataupun diperintah oleh Allah untuk kita mentaatinya. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, dan sesungguhnya orang-orang dikata al-mudayyi' yang mengabaikan perkara tersebut, perintah Allah Ta'ala, dia terdedah kepada kematian selain daripada agama Islam. Na'udzubillah. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, dia terdedah untuk mati dalam keadaan bukan Islam. Fa inna tarakahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din, maka kerana sesungguhnya dikata meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dalil ataupun petunjuk, tanda orang itu sambil lewa terhadap hak agama. Azan belum ya? Saya nak habiskan sikit. Kena azan lu. Saya ada semangat, tak boleh entah. Ay yujanibal ma'asi wal atham. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu rabbana da'wati tammati wassalatu qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi. Amin. Baik, saya habiskan perenggan ni. Qala al-muallif alaihi aidan an yujanib al-ma'asi wal atham, dan wajib ke atas setiap muslim itu untuk menjauhkan diri daripada melakukan maksiat dan juga dosa-dosa. Fa innaha tudha'iful Islam wa tuhinuhu, kerana sesungguhnya dengan melakukan dosa itu akan melemahkan Islam dan menghinanya. Jadi orang akan tengok Islam ni tak berapa nak cantik lah, disebabkan kita melakukan maksiat. Wa tuzalzilu qawa'idahu wa tu'ariduhu lis-silbi 'indal mauti, dan akan menggoncang qawaid, maksudnya apa, pasak Islam itu, dan mendedahkan seseorang itu kepada kematian yang buruk, ataupun bahasa mudahnya su'ul khatimah. Kama waqa'a dhalika wal 'iyadu billah li katsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha, seperti mana yang telah berlaku kepada ramai di kalangan orang-orang yang melakukan perkara yang sama. Maknanya mereka jatuh ke lembah dosa dan juga maksiat, lalu mereka mati dalam keadaan yang menghinakan. Wa fi qouli ta'ala, Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, ini surah apa ni? Surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat yang ke-10. Thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian pengakhiran orang-orang yang melakukan, ataupun akibat orang-orang yang melakukan ataupun yang telah melakukan kejahatan, balasannya adalah buruk. An kadzabu, apa yang mereka lakukan itu? Bahawa mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan mereka juga dahulunya mempermain-mainkan ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yadullu ala dhalika fata'ammalhu wa khudh nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala. Maka kita kena berjaga-jaga, berhati-hati. Maka kita hendaklah melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in waqa'an fi syai'in minha fatub, wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kamu terjatuh dalam perkara yang demikian, maka terbuat dosa, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdhar kullal hadari minal israri alaih, dan berhati-hati dengan sesungguh-sungguhnya daripada mengulang perkara yang sama. So maknanya kalau kita terbuat dosa, maka terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengulanginya dalam kehidupan kita, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah tuan-tuan, jika diberikan kesempatan, nasihat yang berikutnya yang akan dikongsikan ialah su'alu husnil khatimati wal khawfi min su'iha. Kita
meminta husnul khatimah, kematian yang baik, dan juga takut daripada kejahatan, kematian yang buruk tersebut. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasar bahasa mohon maaf. Moga-moga ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.